test mic. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum dan salam sejahtera Pakcik ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Berjumpa lagi kita hari ini pada video berkenaan dengan tajuk Relative Strength Index. Hari ini Pakcik akan terangkan secara ringkas bagaimana cara penggunaan Relative Strength Index. Relative Strength Index merupakan sebuah indikator yang bersifat oscillator. Bila kita cakap pasal oscillator ni, dia maknanya dia oscillate. Oscillate ni maksud dia bergerak dalam keadaan seperti sebuah gelombang, ada naik dan ada turun. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan tengok mana-mana indikator bersifat oscillator ni, dia mesti ada overbought dengan oversold, kemudian dia bergerak seperti gelombang. Dan RSI yang digunakan untuk mengukur tahap overbought dan juga oversold. Kita juga boleh gunakan RSI untuk detect kawasan trending dan juga sideway. Kawasan trending adalah daripada 0 hingga 30 downtrend dan 70 hingga 100 adalah untuk uptrend. Manakala kawasan sideway adalah daripada level 40 sehingga 60. Jadi saya gunakan RSI ni adalah untuk tentukan sama ada counter tersebut dalam phase trending ataupun phase sideway. Dia ada juga ataupun ada cara pembacaan RSI ni, kita buy ketika price sedang oversold ataupun sell ketika price sedang overbought. Untuk gunakan teknik ataupun bacaan yang seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan kena mahir dahulu cara bagaimana untuk baca market stages. Tapi kebanyakan kita tak tahu bagaimana untuk baca market stages. Even saya pun saya sendiri pun agak sukar untuk tentukan market stages. Sebab dalam market stages, walaupun ada 5 stage dalam market ni, dia tak mungkin ataupun mungkin bergerak dalam orders by number. Contohnya lepas phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 dan phase 5. Kalau bergerak macam tu kira normal ataupun market yang mudah lah. Tapi kadang-kadang market ni dia boleh lompat daripada stage kepada stage. Mungkin 1, 3, 5, mungkin 1, 2, 5 mesti, ataupun 1, 4, 5 dan sebagainya. Disebabkan kegagalan ataupun kekurangan kita untuk detect market stage tu dengan dengan lebih efisien ataupun lebih accurate. Sebab tu saya tak gunakan cara bacaan buy ketika price sedang oversold ataupun sell ketika price sedang overbought. Okey, itu saja sedikit penerangan ringkas. Kita tengok kepada RSI ni dalam carta. Okey, di bawah ni merupakan indikator RSI menggunakan parameter standard iaitu 14 hari. 14 hari lebih kurang 2 minggu. Jadi dia punya data RSI ni dia ambil data price harga sebanyak 2 minggu ke belakang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat warna lebih kurang warna macam merun ni adalah kawasan sideway iaitu 40 sehingga 60. Tapi saya lebihkan kepada 30 sehingga 70. Kawasan yang putih di atas ni 70 hingga 100 merupakan kawasan overbought dan 30 ke bawah ni merupakan kawasan oversold. Walaupun nama dia kawasan overbought ataupun oversold, jika price berjaya jika line dalam RSI ni berjaya break keluar ke kawasan putih ni, sama ada kawasan overbought dan oversold, kita consider adanya momentum untuk price naik dengan lebih tinggi. Contoh kita boleh tengok kat dalam chart ni, walaupun price dah sampai ke kawasan overbought, price cuma turun sikit sahaja tapi menambung peningkatan ataupun kenaikan harga dengan lebih tinggi. Sebab tu saya lebih suka untuk buy ketika price berada di kawasan overbought dan saya simpulkan price line graph RSI yang masuk mana-mana kawasan overbought ataupun oversold ni dikira sebagai momentum untuk price pergi dengan lebih jauh. Jika price berada di dalam kawasan sideway iaitu 40 hingga 60, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak pergerakan price
kecil-kecil ataupun rapat-rapat ataupun naik turun dalam keadaan tangga. Jika jadi macam ni, kita akan consider price sedang dalam keadaan sideways dan kita akan cuba elakkan untuk trade ketika sideways. Sebagai seorang trader, tuan-tuan dan puan-puan harus cari price ataupun counter yang sedang dalam keadaan trending phase. Nak tahu trending phase? Senang saja. Tengok saja graf RSI ni, jika break kawasan OB ataupun OS, kita dah tahu dia sedang trending phase. Kalau dia berada dalam kawasan 40-60, kita dah tahu dia sedang dalam fasa sideways. Jadi yang bagusnya pasal RSI ni, kita boleh agak price nak pergi jauh dengan lebih tinggi adalah jika oversold dengan overbought ni dah berganding bahu. Contoh kat sini kita dah nampak satu oversold. Ikut pemahaman yang saya ajarkan sebelum ni, dia lebih kepada momentum. Tapi kalau price berjaya retrace sampai break kawasan overbought, ini berkemungkinan momentum buy lebih besar daripada momentum sell dan price akan naik dengan lebih tinggi. Dan result dia tuan-tuan boleh nampak, daripada harga sebanyak RM1.13 boleh naik sehingga RM1.33. Okey, itu saja untuk RSI. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang, yang mana saya akan terangkan berkenaan dengan candlestick formation Tatsuki candle. Itu saja. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.